Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Iliana dan juga rakan-rakannya dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah pada hari yang mulia ini kami akan membentangkan satu tajuk yang tidak asing lagi di dalam fiqh munakahat, yaitu konsep ihdad di dalam Islam. Pembentangan ini akan dilakukan oleh saya sendiri, iaitu Siti Nur Suhana binti Ja'far dengan nombor matriks E179988 dan dibantu oleh rakan saya iaitu Nurul Amirah binti Abdul Rahim dengan nombor matriks E182618. Di awal pembentangan ini, kami akan menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai ta'rif ihdad, disusuli dengan dalil pensyariatan ihdad, perbincangan fuqaha 4 mazhab dan pendapat qaul rajih mengikut mazhab Syafi'i, kewajipan dalam ihdad, tempoh ihdad, perkara yang dilarang ketika berihdad, hikmah pensyariatan ihdad dan diakhiri dengan kesimpulan iaitu realiti yang berlaku di Malaysia mengenai hukum ihdad. Yang pertama, ta'rif ihdad. Pada bahasa adalah tegahan, iaitu seorang wanita ditegah untuk berhias dan yang membawa kepada maknanya semata-mata untuk menzahirkan rasa sedih. Pada makna istilah, ia memberi maksud seorang wanita ditegah untuk berhias dan yang membawa kepada maknanya pada tempoh tertentu dalam keadaan tertentu. Yang demikian itu menegah daripada bermalam selain daripada rumahnya. Menurut Abdul Hayy 2010, ihdad disebut sebagai perempuan yang kematian suami dalam tempoh iddahnya hendaklah berkabung, iaitu mengelak daripada berhias seperti memakai wangi-wangian, perhiasan emas atau perak, pakaian yang cantik dan menarik. Mengikut sesetengah tradisi dalam masyarakat Islam, perempuan ini memakai pakaian berwarna hitam. Walaupun tidak semestinya berwarna hitam, memadailah dengan memakai pakaian tanpa berhias. Seterusnya, dalil pensyariatan ihdad di dalam Al-Quran dalam juzuk kedua pada surah Al-Baqarah ayat 234. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik, yakni yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim pada tahun 2004 menjelaskan ayat Al-Quran ini dengan penjelasan, kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik, yakni diluluskan oleh syarak. Maksudnya, apabila tempoh iddah seseorang wanita telah berakhir, maka wali perempuan tidak akan dipersoalkan sekiranya wanita itu melakukan perkara-perkara larangan sepanjang tempoh tersebut. Larangan yang dimaksudkan ialah larangan berhias dan berwangian. Dengan kata lain, sepanjang tempoh iddah, mereka diwajibkan berihdad, iaitu meninggalkan sebarang bentuk perhiasan dan wangian. Seterusnya, perbincangan fuqaha 4 mazhab terhadap golongan wanita yang diwajibkan ihdad. Ihdad diwajibkan bagi perempuan iddah yang ditinggal mati suaminya. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Adapun yang dinamakan ihdad adalah meninggalkan berhias diri dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong orang lain tertarik kepadanya dan menikahinya. Imam Hanafi berpendapat tidak ada ihdad bagi perempuan yang masih kecil kerana tidak ada taklif baginya. Manakala menurut Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Malik, wajib bagi 3 golongan wanita untukkan ihdad. 3 golongan tersebut ialah: yang pertama, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah berhubungan suami isteri maupun belum, kerana melakukan ihdad adalah salah satu bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal. Kedua, wanita yang masih kecil atau sudah balik kerana berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk isteri yang dinikahi dengan akad yang sah. Dan yang ketiga, wanita yang merdeka atau budak, yakni hamba muktabah.
Hamba muktabah ialah hamba yang diberi peluang oleh tuannya untuk mencari dan mengumpul suatu jumlah harta yang tertentu dalam tempo tertentu untuk menebus diri mereka supaya menjadi orang yang merdeka. Seterusnya, Imam Syafi'i berkata, bagi seseorang perempuan yang ditinggal mati suaminya diwajibkan melakukan ihdad, yakni tidak berhias. Hal ini berdasarkan nas as-sunnah. Imam Syafi'i juga berkata, semua celak di mata termasuk perhiasan. Tidak ada kebaikan bagi perempuan yang ihdad jika hal itu menambah keindahan matanya. Sedangkan jika terpaksa untuk bercelak, maka hendaknya dilakukan di malam hari lalu menghapusnya pada siang hari. Kewajiban di dalam ihdad terbahagi kepada dua. Yang pertama, seorang isteri perlu berkabung atas kematian suaminya, iaitu tidak berhias dan mengenakan bau-bauan. Oleh itu, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna terang, bersolek atau memakai barang kemas, sama ada emas, perak atau selainnya. Jika perempuan tersebut melakukan perbuatan sedemikian, hukumnya adalah berdosa. Haram bagi seseorang perempuan berkabung di atas kematian bukan suaminya. Perempuan diwajibkan untuk berkabung di atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan bagi menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh 3 hari sahaja. Ini kerana dalam tempoh ini kebiasaannya jiwa seseorang tidak mampu untuk menahan sabar dan menyembunyikan kesedihan. Yang kedua, wajib menetap di rumah yang didudukinya selama tempoh iddah. Isteri tidak dibenarkan keluar melainkan ada keperluan. Seterusnya, tempoh yang diwajibkan untuk beriddad. Secara umumnya, tempoh iddad adalah sama dengan tempoh iddah seorang wanita. Bagi wanita yang kematian suami dalam keadaan dia mengandung, maka tempoh iddadnya ialah sehingga melahirkan anak. Namun, sekiranya wanita yang kematian suami tidak berada dalam keadaan mengandung, maka tempoh iddadnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang tidak pasti akan status suaminya sama ada telah meninggal dunia ataupun tidak, menurut mazhab Syafi'i, wanita tersebut perlu menunggu selama 4 tahun. Sekiranya belum ada khabar mengenai suaminya, maka qadi akan memutuskan kematian suaminya. Sesudah itu, barulah dia melakukan iddah sekaligus ihdad selama 4 bulan 10 hari. Seterusnya, terdapat beberapa perkara larangan semasa iddat. Antaranya, tidak memakai wangi-wangian kerana ianya boleh menaikkan nafsu syahwat lelaki. Larangan ini berdasarkan sebuah hadis daripada Ummu Atiyah yang mengatakan bahawa Nabi SAW melarang wanita yang beriddat memakai wangi-wangian kecuali sedikit kus dan asfar. Kus dan asfar boleh digunakan setelah mandi suci dari haid dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak menyenangkan di sekitar daerah yang terkena darah haid. Selain itu, wanita yang beriddat juga dilarang memakai perhiasan. Ini termasuklah perhiasan diri seperti bercelak dan mewarnakan badan, dan dilarang menggunakan pakaian yang mempunyai daya tarikan dari segi warna yang menonjol serta perhiasan seperti barang kemas. Larangan yang ketiga adalah menjalinkan ikatan perminangan dan perkahwinan. Hal ini dijelaskan lagi oleh Ibnu Atiyah dalam kitab Tafsir Muharrar Al-Wajiz, iaitu para ulama telah bersepakat bahawa berbicara dengan perempuan yang sedang menjalani iddah dengan pembicaraan yang mengenai perkahwinan adalah tidak boleh. Larangan yang terakhir adalah keluar dari rumah. Ulama 4 mazhab utama bersepakat mengatakan wanita berihdad wajib menetap di rumah suaminya sepanjang tempoh iddat. Ibnu Katsir menjelaskan dalam masa iddat isteri masih berhak tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh mengusirnya dari rumah itu kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji secara nyata seperti perbuatan zina dan juga perbuatan nyusul seperti menyakiti keluarga suaminya. Setiap ketentuan Allah mempunyai hikmah yang tersendiri. Begitu juga dengan ihdad. Allah mensyariatkan ihdad supaya dapat memberikan waktu yang cukup untuk isteri berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Selain itu, untuk memelihara keharmonian hubungan di antara keluarga suami yang meninggal dan pihak isteri yang ditinggalkan beserta keluarga besar mereka. Allah juga mensyariatkan ihdad supaya isteri dapat menzahirkan rasa kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya yang tercinta. Kesimpulannya, secara realiti yang berlaku di Malaysia, hukum ihdad tidak berlaku untuk semua golongan wanita yang kematian suami.
Ini kerana terdapat golongan isteri yang terpaksa bekerja untuk mencari rezeki demi kelangsungan hidup. Para ulama memberikan rukhsah bagi golongan ini untuk keluar dari rumah meskipun terdapat tegahan dan larangan dari nas, dan rukhsah yang diberikan itu juga adalah yang berkait dengan hajat dan juga maslahah. Antara yang boleh dikategorikan sebagai hajat dan juga maslahah adalah seperti keluar untuk bekerja, membeli barangan rumah yang penting seperti makanan, minuman dan sebagainya, dengan syarat tiada orang lain yang boleh membantunya seperti anak-anak melainkan dirinya. Ini berdasarkan fatwa ulama seperti Asy-Syaikh Al-Munajjid yang merupakan seorang ulama di Arab Saudi yang berhujah berdasarkan kitab Musannaf Abdul Ar-Razzaq Al-San'ani. Beliau mengatakan harus keluar dari rumah bagi yang beriddah jika berlaku hajat dan darurat, tetapi keluar pada siang hari sahaja dan bukannya pada waktu malam. Oleh itu, hukum ihdad ini tidak terlalu dilaksanakan ekoran keadaan yang memaksa isteri untuk keluar mencari rezeki setelah ketiadaan suami. Namun begitu, masih terdapat golongan wanita yang menjalankan hukum ihdad kerana mereka tahu bahawa hukumnya adalah wajib sekiranya tiada halangan untuk melakukannya. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami tentang konsep ihdad dalam Islam.